Alright, kita tengok dalam Google Classroom siapa yang sudah hantar, siapa yang belum hantar. Okay, nampak skrin cikgu kan? Nampak tak? Nampak. Alright, classwork. Record tak lengkap. Okay, ni kah? Ni kelas. Ni kan cikgu bagi. Okay, siapa yang 5 orang tak hantar lagi? Ini Ethan tak adalah. Sayudas tak ada. 3 orang ni, Daniel, Nik Muhammad Arman, orang yang sama sahaja yang tak hantar. Macam mana cikgu nak buat ni? Ini kan kerja yang baru cikgu bagi hari tu kan? Kenapa orang yang sama tidak hantar kerja cikgu? Ini memang nak kena pancung kepala dia ni. Kamu kat tak hantar, nanti cikgu potong markah kamu ya. Markah kerja khusus kamu dengan sikap kamu ni. Okey, kita tengok. Okey, yang ini ada masalah tak? Cikgu rasa tak ada masalah kot. Dapat ya semua? Ada nak tanya? Saya tak dapat. Dapat? Tak dapat. Imbang tapi tak dapat jawapan yang sebenarnya. Siapa yang dapat tadi tu? Mas dapat ya Mas? Saya. Dapat? Mas Mega ke Mas Amira? Mas Amira ke Mas Mega yang dapat tadi tu? Siapa yang dapat tadi tu? Saya Alia. Alia, cikgu tak nampak ya. Minta maaf lah. Alia dapat ke jawapan? Dapat. Dapat ya. Okey, kita tengok ya. Saya pun dapat. Dapat juga. Okey, yang tak dapat, kita tengok. Yang ini dia tak suruh buat penyata modal. Dia suruh kira buat penyata untuk rugi sahaja. Jadi macam biasa, aset tolak liability. So kita identify dahulu ini ialah aset. Akaun belum terima atau pejabat. Akaun belum terima aset, tunai aset. Cikgu nak pergi laju sikit sebab cikgu nak bincang soalan 6 nanti. Overdraft bank, liability, inventory, asset, gaji belum bayar, liability. Insurans prabayar, apa dia? Asset. Akaun belum bayar, ialah liability. Okay, tunai runcit ialah Asset. Asset. Jadi yang mana asset tu tambahkan. So ini tambah, tolak, tambah, tolak ni tolak ya. Dan dalam bracket tu cikgu tolak. So modal awal. So ini ialah modal. Kalau tak ada, dia tak suruh buat penyata, tak perlulah kamu buat ya. 10,000 tambah 17,000. Berapa modal dia? 3,000 tolak 2060 tambah 35,610 tolak 670 tolak 15,830 tambah 90. Dapat ini kan? Betul? Betul. Okey. Kita tengok maklumat kewangan. Pada tahun kewangan, komputer bernilai 2,500 telah dibawa masuk dan terlupa direkodkan. Dia belum record ya. So komputer alatan pejabat tambah 2,500 di sini. Okey ya. Jadi yang ini pun sama juga. Ini tolakkan. Okey, yang ini tolak tak adalah. So ini tolak. Jadi 12,000 tambah 20,500 tambah 4,800 tolak 1,450 tambah 47,700 tambah 470 tolak 1,0300 tambah 75. Dapat ni 73,795. Betul ke salah? 12,500 kan? Betul tak cikgu kira tu?
Dapat apa? Saya dapat 71. Ya, 71. Ingat cikgu salah kira. Okey, 12,500 tambah 20,500 tambah 4,800 tolak 1450 tambah 47,700. Yang dekat alatan pejabat tu kan cikgu? Saya buat yang alatan pejabat tu yang 10,000 tu bukan tambah 2,500 tu. Salah. Saya terus buat je. Kena Lepas tu nanti tambah. yang dekat penyata untung rugi baru saya buat modal tambahan. Tak. Sebab dia perkara ini terlupa direkodkan. So you kena tambah di sini. Ini alatan pejabat yang lama, pada akhir tahun ini dia membawa masuk ini sebagai, memang dia sebagai modal tambahan. Tetapi you punya alatan pejabat pun juga bertambah. Okay. Itu sebab saya tanya, you betul ke you dapat 26,775? Sebab saya rasa jawapan itu salah. Okay. Tambah 470 tolak 10,300. Kejap. 74. Betul ke? Tolong saya kira yang ni. Okey, kamu tengok dekat sini, dia kata, okey, ada yang murid yang dia tak tambah ya. Pada tahun kewangan, komputer bernilai 2,500 telah dibawa masuk. Yes, ini ialah memang modal tambahan. Modal tambahan. Tetapi perkataan di sini dia terlupa direkodkan. Dia belum rekod mana-mana lagi dalam akaun. So you kena tambah 2,500 alatan pejabat pada akhir tahun. Boleh faham? Boleh. So betul tak? Cuba tolong cikgu kira ni 74,295 betul tak? Betul. Betul ya? Okey. So yang ini awak sama-sama ya kira dengan cikgu, ambil kalkulator. Bantu cikgu kira juga. Okey, jadi ambilan ini ialah 4,600. Jadi kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan cikgu buat kat sini je lah. Penyata kedudukan kewangan lah. Untung rugi. Okey, untung rugi kamu. Cikgu buat dalam Excel ke? Tak. Cikgu buat dalam Word pun boleh juga. Sekejap ya. So penyata untung rugi. Okey, apa formula dia? Penyata mengira untung rugi ya. Dia ada ujung tu ya. Okey, so formulanya mesti modal apa kelas? Modal akhir. Modal akhir. Okey, tambah ambilan. Okey, tambah ambilan. Okey, tolak modal tambahan. Okey. Tolak modal awal. Modal awal ya. Jadi sini modal akhir kita ialah modal akhir 74,295. 74,295. Okey, tambah ambilan. Okey, ambilan berapa? Ambilan 4,600 ya. 4,600. Okey, tolak modal tambahan. Okey, tolak modal tambahan berapa? 2,500. Okey, modal awal. Modal awal kita 47,140. 47,140. So yang ini bracket. Jumlahkan dia.
47 140 tambah 2500 49 640. Okay, so dapat untung bersih. Untung bersih kirakan 74295 tambah 4600 tolak 49640. So 29255 kan? Betul. 9255. Yes, ya. Yeah, betul ya? Awak jangan ikut, awak jangan terperdaya dengan jawapan buku. Baik, jawapan saya semula ni. Dari Syaf. Betul, betul. Lain, Jangan terperdaya dengan jawapan buku. Cikgu dah bagi tahu hari tu, kalau lupa record, you kena tambah dekat sini. So jawapan dia yang ini. Ya, 29255. Jadi PKK macam biasalah. Mesti imbang kan? Imbang tak PKK kamu? Walaupun jawapan imbang kan? Imbang. Imbang. Yes, imbang. Okay, jadi PKK tu cikgu tak perlu nak terangkan lah. Ya. Dan imbang tu betul lah. So ini adalah jawapan dia. Okey. Kan cikgu tak buatkan, nanti kan ada yang ni ya. Okay, kita tengok jawapan yang seterusnya. Nanti saya forward 5K2 punya ya. Saya forward 1 tempat dulu. Alright, kita tengok soalan yang seterusnya. So jangan terperdaya. Memang bolehlah rujuk jawapan buku tu. Bukan kata cikgu tak boleh rujuk. Cuma kalau kamu dah betul format tu, kamu kena confident lah dengan kamu punya. Okay, kita tengok soalan nombor. Kita suruh buat nombor apa? Nombor 4 kan? 4 dan 5. 4 dan 5. Okay. 4 dengan 5. 4 dengan 5, muka surat 65. Oh lagi ha. Kat sini boleh search tak? Cikgu tak nampak ikon search dekat mana. Sini ke? Entah. Nanti cikgu explore lah ya. Okay, 65. Okay, soalan ni. Okay, soalan ini ha. Kita tengok. Okay, kamu baca soalan betul-betul dekat sini. Okay, yang ini dia bagi tahu modal awalnya di sini. Tak perlulah kita nak cari ya modal awal. So 31 Disember ini ialah akhir lah. Akhir. So macam biasa kita tengok aset tambah, tunai di tangan tambah, lengkapan tambah, inventory akhir tambah, akaun belum terima tambah, akaun belum bayar. Tolak. Insurans prabayar tambah. So satu sahajalah. Tapi kita tengok ada tak dekat sini dia kata belum direkodkan dalam maklumat tambahan. Okey, tidak ada ya. Okey, kamu tengok yang ini mesti adalah nilai semasa ya, nilai buku. Nilai buku ni maksudnya ialah kos tolak SNT. Susut nilai terkumpul. Jadi dekat sini dia ada bagi tahu 10% garis lurus. Garis lurus ni ialah kos. Ya. Kalau kos tak ada SNT, okey kamu tengok ya. SNT dia kamu kena kira. Dekat sini dia tak bagi tahu. So lengkapan darabkan dengan 10%. Darab 10% ya untuk BSN. So kamu kena tolak. Dia mesti nilai bersih ya. So dekat sini kamu kena tolak 1160. Ya, sebab dia susut nilai. Jadi dekat sini sekejap. Cikgu nak guna color lain. Okey, tolakkan dengan 10% tadilah. 10% darab dengan 11,600. Kita tolak 1160. So dapat nilai bersih dia ya. Ambil nilai bersih dia.
Okey, ABT pula kena tolak peruntukan hutang ragu. Mesti tolak. Okey, bagaimana kita kira? 5%. So darabkan 5% darab dengan 4,500. Okey. So 4,500 darab 0.05 kena tolak 225. 225 ya, bukan 255. Kadang confuse. Okey, so settle yang ini. Pada 1 Mac pemilik telah memasukkan tunai 1,500 ke dalam bank. Kalau masuk dalam bank, mesti dah keluar dalam bank kan? Takkanlah kita masuk bank tu tak dikira. Jadi yang ni tak perlu ditambahkan sebab dia memang dah ada dalam bank tu. Kita kalau masuk dalam duit dalam bank, automatik bank akan catat. Okay, so no need tambahkan 1,500. Tapi dia baru masuk, maka ini ialah modal tambahan. Modal tambahan. Okay, kemudian this one. Okay, pada tahun 2017 pemilik mengambil tunai 450. Tengok ya, sebulan ke setahun. So ini ialah ambilan lah. Okay, so kita kira modal dia berapa? Modal akhir dia. Modal akhir dia berapa? So 28,000 tambah 2,600 tambah 11,600 tolak 1,160 dia punya sudut nilai tambah inventory akhir 18,210 tambah ABT 4,500 tolak dengan peruntukan hutang ragu 225 tolak akaun belum bayar 9,860 tambah insurans prabayar aset. Okay, you dapat 5,3,965, betul? Dapat tak? Betul. Okay, betul. Okay, 965. Jadi kita kira sahaja Betul. kita punya modal akhir 9. Okay, 53,965. 53,965. Okey, ambilan berapa? 450 kan? 450. Okey, so modal tambahan. Kalau you buat dalam Excel ni senang je kelas. Latihan you tak perlu nak tulis je. You ganti je nombor dia. Kalau you buat dalam Word ataupun dalam komputer ni ya. Kemudian tambah modal tambahan. Modal tambahannya 1,500. 1,500. Modal awal tadi berapa? 25,000 kan? 25,000 modal awal dia. So kita kirakan. So ini 26,500. Okay, so jumlahnya sama tak dengan buku? Okay, kita kira 53,965 tambah 450 tolak 26,500. 27,915. Okay, sama dengan buku. 27,915. Okay ya. Jadi yang ini awak punya PKK betul kan? Betul tak? PKK dapat imbang tak? Ada tak yang tak imbang? Yang tak pandai lagi nak buat PKK kelas? Ada tak yang tak pandai lagi nak buat PKK? Cikgu boleh tunjukkan. PKK macam biasa saja. You ambil. Ni soalan 4 page 65. Okey. Dalam PKK, kamu kena penyata kedudukan kewangan macam biasa, you kena ambil yang akhir sahaja. Ya, ambil yang akhir saja yang bersih tu. Senang sajalah cikgu rasa. Aset bukan semasa, aset semasa. Kemudian ikuti pemilik, modal awal macam biasa balik, tambah untung bersih yang ini.
Tengok dalam buku ya, buku ada contoh. Okey, boleh cikgu proceed soalan seterusnya, soalan nombor 5. Boleh ya? Ya. Ulang balik yang maklumat tambahan nombor 3 tu, cikgu. Nombor 3. Okey, maklumat tambahan nombor 3. Ni ya. Okey. Yang ini, dia kata dekat sini, pemilik telah memasukkan tunai ke dalam bank. Bila kita masukkan tunai, bank automatik dia catatkan kita punya akaun tu. Betul tak? Jadi, tak perlulah kita tambah dekat sini. Sebab dia tak cakap pun tidak dicatatkan secara logiknya. Bila kita masuk duit dalam bank, bank catat tak duit yang kita masuk tu? Catat. Ya, dia catat. Mana ada bank dia tak catat. So automatik yang ini memang nilai yang sebenar. Ya. Okey, jadi dia ni memasukkan, pemilik memasukkan duitnya sendiri untuk menambahkan modal. Maka ini dikira sebagai modal tambahan. Ini dikira sebagai masa dia tak terlupa catat, kena tambah tu. Masuk bank tak ada terlupa catat. Oh, tak ada? Tak ada. Sebab dia masuk bank, siapa yang catat? Kita ke bank yang catat? Bank. Bank lah catat. Bank tak pernah lupa. Duit kita masuk ke, duit kita keluar ke, dia automatik. Betul tak? Betul. Dia automatik. You masuk je dalam mesin, automatik masuk 1,500. So memang tunai tu memang ada lah. Ya. Sebab dia akan bagi bank statement ya. Kecuali tunai di tangan. Tunai di tangan ni mungkin ada lupa catat. Kita sendiri lupa catat. Cash in hand ni. Okay. So kita proceed soalan nombor 5. Okay. Encik Edward, bila you buat satu-satu soalan, you baca daripada awal sampai akhir ni kena baca. Jangan terus dekat sini. Nanti kamu tak nampak apa yang dia bagi dekat atas ni ya. Okay. Encik Edward memulakan perniagaan, beliau tidak menyimpan. Kalau keywordnya tidak menyimpan, mesti RTL. RTL ni ringkasan kepada record tak lengkap. Ya, cikgu bagi dia punya short form dia RTL, record tak lengkap. Jadi bila record tak lengkap, kamu tahu dia ada dua kaedah. Sekarang ni kita membincangkan kaedah yang pertama, iaitu kaedah perbandingan. Kita bandingkan modal awal dengan modal akhir. Ya, RTL ni ada dua kaedah. Ya, satu kaedah perbandingan, satu kaedah belanja dengan hasil, kaedah analisis. Sekarang ni kita pergi pada ni yang baru. Format yang ini. Format yang ini dia lebih kurang sama dengan AFUR. Okay, nanti itu kita belajar kemudian. Sekarang kita belajar yang nombor 1 ni dahulu. Okay, so masukkan dalam kepala kamu tu, sekarang ni kita kaedah perbandingan. Comparison. Modal akhir dengan modal awal. Okey, jadi dekat sini macam biasa kamu kena identify apa itu asset dengan liability. So sini ialah asset, gaji prabayar, terlebih bayar, asset, kadar bayaran belum bayar, liability. Kemudian ini ialah asset. Ya. Jadi carikan saja, dia tak kira, dia tak suruh kira awal, dia suruh yang akhir. You kena buat dalam bentuk penyata. So yang awal ini just kira macam biasa sahaja, kamu akan dapat jumlah modalnya ya. Okey, so kita tambah tolak. Okey, 22,000 tambah 6,500 tambah 3,440 tambah 1,345 tambah 570 tolak 970. Kalau cikgu salah bagi tahu ya, tersilap. Tambah 1,500. Okey, dapat tak 3,4,385? Betul tak? Modal awal? Betul. Okey, betul ya. Okey, modal akhir ni ada adjustment. Kita tengok pada maklumat tambahan. Okey, pemilik menggunakan wang sendiri
untuk membeli motosikal. Motosikal tu ialah kenderaan. Ya, dia beli duitnya sendiri. Kalau duitnya sendiri, ini adalah sebagai modal tambahan. Dia juga modal tambahan, kenderaannya juga bertambah. Bertambah 5,000. Sebab dia bawa masuk motosikal. Okey, aset tersebut hendaklah disusun nilai 10% mengikut kaedah garis lurus ataupun kaedah kos. Jadi dekat sini 27,000 kena tolakkan 10% daripada 27,000 tu ialah 2,700 kan. Tolak 2,700. Tolaklah ya. So ini dia susun nilai dia sebab kita nak nilai yang bersih. 27,000 tadi tambahlah 22,000 tambahkan 5,000 yang dia bawa dekat sini ya. Yang dia bawa dekat sini jadi 27,000 tetapi kita susun nilaikan dia 10%. 10% daripada 27,000 ialah 2,700. So dapatkan nilai bersihnya nanti. Okey, settle yang ini faham ya? Susun nilai. Okey. Alatan pejabat disusun nilai 10% setahun atas kos. Aset tersebut telah dibeli pada 1 Januari. 1 Januari susun nilai ni kena ni ya. Kena portion lah kelas. Sebab dia masuk Jun. Ni kena tahu ni. Okey, kita tengok ya. Alright. Okey. Dia masuk motosikal ni Jun. Kita sampai tahun kewangan kita Disember kan? 29 Jun. Jadi kita kira susun nilainya Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan saja dia punya susun nilai. Boleh faham tak tu? Awak punya tahun kewangan, cikgu lukis kat sini. Januari, Disember, Januari, Jun. Oh, Jun. Okay, minta maaf cikgu tak nampak. Jun. 29 Jun. Okay, so tak adalah susun nilainya. Masya Allah. 2017 Jun. 29 Jun ni 30 Jun. Ada susun nilai tak kat situ? Tak ada ya? Dia tak ada. Sebab apa? Dia dia bawa masuk dekat tarikh dia tutup akaun. Ini 6 bulan kelas. Cikgu ingat setahun. Januari hingga Jun 6 bulan. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Okey, ini tahun kewangan. Ada yang buat 6 bulan ya. Ni 30 Jun. Okey, dia bawa masuk kat sini satu hari. 29 Jun. Maka tak ada berlaku susun nilai. Sebab dia baru saja bawa masuk kat sini. Alright, kecuali lah dia Disember. Kalau Disember maksudnya dah pakai 6 bulan. Barulah kita susutkan 6/12. Okey, so sini aset tersebut disusun nilai sebanyak 10% mengikut kaedah garis lurus. Yang 5,000 ni tak ada. Tak ada susut nilai. Yang ada susut nilai hanyalah 22,000 sahaja. Oh, dapat tak jawapan dia ni? Kelas. Ada tak yang dapat? Dapat sama. Ha? Maksud cikgu dapat sama. Dapat tak jawapan untung ni? Dapat tu dapat semua lain ni. Ni dapat? Oh tak dapat. Okey, okey. So dekat sini ini betul lah 27,000. Tetapi yang 5,000 ni tak ada susut nilai. Kenapa tak ada susut nilai? Sebab dia baru bawa Jun. Boleh faham? Yang ada susut nilai yang ini saja. Sebab dia dah guna 6 bulan. Jadi 22,000 tu you kena darabkan. Cikgu buat dekat sini lah. Supaya kamu nampak. Okay. Cepat. Kita buka. Okay.
Yang ini yang tadi cikgu ajar tadi. Okey. Okey, dia punya tempoh Januari hingga Jun. Okey, yang ini awal 22,000. Kemudian dia tambah 5,000 kat sini. 5,000 ni dia baru masuk 29 Jun. Kita tutup kat sini ya. 29 Jun ni bawa 5,000. Jadi 5,000 ni tidak ada susut nilai. Belum ada lagi. Jadi yang ada dalam tempoh ini ialah yang hanya ada 22,000 ni sahaja. Okey, 20,000 ni darab dengan 10%. Darab 6/12. Kenapa 6/12? Sebab tempohnya digunakan 60 bulan sahaja. Okey, nampak tak tu? Boleh faham tak tu? 1,100 lah. Dia punya susut nilai dia. Faham tak agaknya? Kelas? Hello? Faham. Faham, cikgu. Faham? Ulang lagi sekali ya. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Perabot 22,000 hingga bulan Jun, kita dah guna 6 bulan. Jadi kita kena susut 6 bulan. 10% ni ialah setahun. Jadi kita kena bahagilah 6/12. Yang 5,000 ni tak perlu susut nilai sebab dia bawa pada tarikh tutup. So dia belum digunakan lagi. So 5,000 tak perlu susut nilai. Jadi dekat sini kita hanya tolak 1,100 sahaja. Tolak 1,100. Okey, boleh faham tu? Okey, yang kedua. Pejabat disusut nilai 10% setahun. Okey, dia memang beli pada 1 Januari. Alatan pejabat 6,500. So dekat sini, ni kenderaan tadi. Okey, nombor 2 untuk alatan pejabat. Susut nilainya ialah sekejap ya. 10% atas kos. So 10% darab kos alatan pejabat 6,500. Juga darab 6/12. Kenapa 6/12? Tarikh kewangan kita Jan hingga Jun. 6 bulan. Ya. So 0.1 darab 6,500 darab 6/12. 325. Okey, 325. Jadi dekat sini kita kena tolakkan 325. Yang ini ya. Dapat yang tu? Kelas? Tak faham bagi tahu je. Cikgu saya tak faham yang mana. Cikgu ulang balik semula. Faham tak? Faham ya? Okey. Pemilik telah mengambil tunai 200. Okey, dan 400 setiap bulan. 200 kemudian tambah 400 setiap bulan. Kali berapa? Kali 6. Untuk kegunaan keluarganya. So 400 kali 6 tambah 200, 2,600 iaitu ambilan. Okey. Baki akaun pada menunjukkan baki overdraft. So sini ialah negatif lah. Negatif 358. Okey. Cikgu 3,600 lah. Hah? Ambilan tu 3,600. Ya ke? 3,600 tu. 2,400 darab 6 tambah 200. 2,600 kan? Dia mengambil tunai.
tunai 200. Barang niaga ni 400 setiap bulan. Ni tak setiap bulan. Ini saja setiap bulan. Cukup bracket. Ah? Kena ada bracket. Apa dia? Apa yang bracket? 200 tambah 400. Ah ya, ada bracket kat sini. 200 setiap 200 tu bukan setiap bulan. Tambah 400 kali 6 iaitu 2,600. Ya. Jadi penyata mengira modal, kita kira modal. Cikgu akan buat dia punya apa sahaja, kamu akan buat nombor dia ya. So kita kira, awak buat penyata dia ya. Tengok penyata dia, okey. 27,000 tolak 1100 tambah 6,500 tolak 325 tambah 4210 tambah 2665 tolak 370 tolak 1250 tolak 358. Okey. 39,972. Dapat? Siapakah dapat ini semua? Okey. Nak cikgu buatkan ke? Buat cikgu. Bagi nampak Buat je. cikgu. Buat cikgu. Okey. Okey, sekejap. Cikgu buat kat bawah ni lah. Okay. Dia punya item tu kamu masukkan saja nanti ya. Dia punya item dia, penyata mengira modal ya. Penyata mengira modal akhir. So item dia tu kamu masukkan sendirilah. Yang ini ialah asset. So kenderaan apa semua tu you akan buat sendiri ya. Cikgu buat 1, 2, 3 je. Kenderaan. Okey. So kenderaan dekat sini kita kira kenderaan 27,000 darab 1,100 ya. 27,000 tolak 1,100. Okay, so jumlahnya dekat sini lah. 27,000 tolak 1,100. 25,900. Okay, seterusnya kamu akan buat ya, dia punya nilai, cikgu akan cari saja. Okay, alatan pejabat 6,500 tolak 325. 6175. 6175. Okay. Bawah tu tak ada apa-apa kan? Bawah tu sama saja. Okey. 6175. Inventory 4210. ABT 2665. 2665. Okey. Kemudian liability kan? Liability ialah 370. Lepas tu account belum bayar 1250. Kemudian overdraft bank kan? Overdraft bank lah dia berapa? Overdraft bank 358. So jumlahkan di sini 25,900 tambah 6175 tambah 4210. Awak dah prepare belum nak pergi sekolah ni? Mungkin awak akan naik sekolah ya. Kita bersemuka.
cikgu akan tengok kerja kamu. Bila cikgu masuk sekolah? Nantilah, ni form 5 dah tak sekolah dah ni, awak lah sekolah. Siapa lagi nak datang sekolah? Awak lah yang kena datang sekolah. Iya ke cikgu? Sampai Selasa minggu depan saja. Cikgu tak tahulah, tunggulah pengumuman Pak Menteri. Minggu selepas, apa nama dia? Minggu selepas Chinese New Year. Itu tak pasti, selepas Chinese New Year ke, lepas dia orang exam ke. So jawapan 36972. Jawapan dia 36. Kita dah buat preparation untuk jadual baru ya. So jadual untuk awak lah. Modal akhir. Okay, item-item yang ni sila tulis. Yang ini semua tulis. Tulis sendiri. Okay. Tulis sendiri. Okay. So, modal akhir ni letak sahaja dekat sini berapa jumlahnya. Iaitu berapa tadi? 36972. 36972. 36972. Ambilan berapa? Ambilan tadi kira berapa tadi? 2,600 ya? 2,600 ya? Kita tengok betul ke tidak? 2,600. Kemudian modal tambahan 3,000. 3,000. 3,000 ya? Ya. 5,000. Betul? No, yang ambilan. Hah? Ambilan salah. Ambilan berapa? 3,600. Bukan 3,600. 400 darab 6 tambah 200. 2,600. Ke yang ini dia kira setiap bulan. Kita tengok dulu jawapan macam mana. Okey, modal awal berapa? Modal awal 3,438. Ni betul tak ni modal awal ni? Kelas? 34385. 34385 terpadam. 34385. 34385. Kita tengok ambilan tu betul tak? Sekali 3,000 ke? Ni ya. 5,000 tambah 34. Okey, 3985. Okey, 36,972 tambah 39,385. Tiga enam 972 tambah 2,600 tolak 39. Cikgu dapat 187. Mana hilang 1,000? Ambilan. Berapa tadi? 6 kali 6. 3,600. Iyalah ambilan. Sebetul lah kat sini. Cikgu silap dekat sini tadi. Bracket kena tambah ya. So yang ini maksudnya ayat ni pun tak terang. Maksudnya dia ambil setiap bulan. So ini padamlah bracketnya. Confuse ayat dia. Okay, so isi ini bracket. Darab 6 ya. 3,600. Okay. 3,600. So sini baki 1,187. Betul eh? 1,187. Dapat? Dapat. Okey, yang ni tak boleh nak kecilkan. Sekejap ya. Cik boleh kecilkan. Alright.
Sekejap ya. Nanti kan cikgu dah padang, cikgu tak ada jawapan bagi kat kamu. Ada yang tak masuk hari ni, ada tolong ayah lah, tolong ni lah, tolong itu je. Ya. So, ini sebagai rujukan. Ni ialah nombor 5. Page 66. Okey. So boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Tukar lagi. Oh okey, tukar lagi. Apa yang tukar lagi? Boleh. Jadual tadi tu. Ya, jadual. Ya, akan tukar lagi. Baru buat. Okey, kita tengok nombor 6. Ada lagi 10 minit. Cikgu akan bincang dia punya maklumat tambahan. Kamu akan buat sendiri dia punya. Kita bincang maklumat tambahan sahaja. Okey, dekat sini. Okey, Puan Alina seorang peniaga runcit tidak menyimpan rekod. Okey, keyword dia tidak menyimpan rekod, maka dia adalah RTF. Rekod tak lengkap. Ya. So sama juga kamu cari ini dia punya modal. Modal awal. Cari apa modal dia. So ini asset, liability, asset. Okey, tengok matang pada bila ni? Matang, jauh lagi, more than 1 year. Maka dia adalah liability, asset. Ni masuk tak? Dah ada lah modal. Betul tak tu? Dia ada modal jangan kamu pergi tambah modal. Dia dah kira siap dah untuk kamu. Modal awal. Kamu kira-kira yang ini saja. Modal akhir. Berapa? Okey, kita tengok nombor 1. Pada 1 Januari, okey, kita tengok dia punya tempoh dahulu. Okey, kita tengok 1 year. Baru kita tahu ya. Pada 1 Januari 2017, pemilik telah membawa masuk kenderaannya bernilai 20,000. Kenderaan membawa masuk. Perkataan membawa masuk mesti modal apa kelas? Modal Tambahan. Okey. Dan perkara ini belum direkodkan. Okey, dalam buku perniagaan tidak direkodkan. Jadi kenderaan ini perlu tambah 20,000. Okey, jadi 28,000. Ya. Okey. Jadi dan dia juga adalah modal tambahan. Itu dia punya ni lah. Pemilik, nombor 1 dah. Pemilik membuat ambilan inventory 300 setiap hujung bulan. So ini 1 year, jadi 300 kadikan dengan 12. Cari sendiri. Kemudian peruntukan hutang ragu hendaklah diwujudkan. So ABT ini kena tolak peruntukan hutang ragu. Kena tolak peruntukan hutang ragu 5%. So kamu kena kira 5% darab 17,500. So berapa tolakkan di sini ya. Okay, faham tak peruntukan hutang ragu tu? Ya? Okay, faedah atas pinjaman dikenakan 8% atas baki pinjaman dan nilai ini belum dijelaskan. Okey, bila belum dijelaskan, dia jadi faedah belum bayar. Okey, faedah belum bayar tak ada dekat sini. So you kena wujudkan satu lagi faedah belum bayar untuk yang akhir ni. Okey, jadi 8% atas baki pinjaman. Baki pinjaman 12,000. Jadi 12,000 darabkan dengan 8%. So dia memang setahun 12,000 ni. Kenapa cikgu tulis macam tu? 12,000 ya, 12K. 12K darabkan 12,000. Kan kamu tak tahulah. Okey. Okey, 12,000. Kenapa kita ambil yang akhir? Sebab ni dia dah bayar. Pinjaman ni dah bayar, akhirnya tinggal 12,000.
Jadi 12,000 ni darabkan dengan 8% untuk faedah dia. Jadi faedah belum bayar dia 0.08 darab 12,000. Okey, 960. 960 ni adalah faedah belum bayar. Dia adalah liability. So masukkan dekat sini nanti satu item. Ya, faedah belum bayar. Untuk cari modal nanti. Okey, kemudian perabot disusun nilai 10%. So darabkan 10%. Okey, kena tolak 27,000 darab 10%. Okey, tak ada apa-apa lagi dah kot. Rasa boleh buat kot. Boleh. Boleh So jawapan disuruh kira penyata mengira modal akhir. So kira modal akhir. Okey, modal akhir ni jangan lupa ada satu faedah belum bayar. Masukkan faedah belum bayar. Kemudian penyata mengira untung atau rugi. Lepas tu buat penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh tak buat kerja ni untuk hari ini? InsyaAllah boleh. Hantar hari Isnin, boleh? Isnin ada kelas tak kita? Sekejap. Isnin tak ada kelas kan? Ya, tak ada. Tak ada. Hantar hari Isnin. Sebab apa? Cikgu nak bagi latihan intensif, kemudian cikgu nak masuk analisis, kaedah analisis. Kita tak boleh terlalu lenggang kangkung. Sebab apa? Bulan depan dah masuk, dah ada soalan kerja kursus. Kita makin sibuk. Cikgu akan guide kamu kerja kursus pula. At the same time, cikgu nak kena habiskan syllabus. Gitu ceritanya. Jadi tak boleh lenggang-lenggang kangkung. So apa latihan yang cikgu suruh buat, you kena buat. Okay, so ambil untuk ini. Kalau siap esok, hantar saja. Jangan tangguh kerja kamu. Ada apa-apa soalan? Susahlah tak ada buku teks. You tak ada buku teks. Buku teks digital kan ada kan? Tapi tak boleh conteng-conteng. Itulah. Nasib baik kita ada buku teks digital. Buku teks, semua ada buku teks digital kan? Ada. Kalau tak ada, nanti cikgu masukkan page ini. Cikgu akan masuk page ini dalam awak punya Google Classroom. Betul lah, susah juga nak selak-selak. Nak juga selak-selak, selak buku, tak? Itulah, cikgu pun ada juga buku. Nasib baik cikgu ada. Cikgu ada 2 buah buku. Satu dekat sekolah, satu dekat rumah. Dekat rumah pun cikgu baca tau. Sangat bagus. Cikgu baca buku ni. Cikgu baca dan baca. Itulah. Kamu kenalah macam tu. Walaupun cikgu pun baca juga. Tak apa, nanti dapatlah buku. Saya rasa lepas diorang SPM kot baru dapat buku. Sedihnya, ya Allah. Betul. Bulan 3, bulan 4 baru dapat buku. Buku lain dapat tak? Buku lain dah dapat kan? Dapat sebab buku lain kita orang kan baru. Tak sama dengan last year. Awak batch baru. Betul tu. Batch kebat kan? Batch KSSM. Ya, betul. Tak ada buku. Tak ada buku, kesian. Duduk puncak alam, diamlah. Puncak alam sama dengan cikgu lah. Setiap alam satu mukim lah. Satu Tapi buku dia tak boleh. Tapi dia tak boleh ambil buku. Cikgu boleh. Okey, ada soalan tak lagi? Tak ada kan? Kalau ada apa-apa tanya ya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terlebih terkurang cikgu minta maaf ya. Okey, ada. Okey, bye. Boleh buat latihan. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. 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 Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih. Ya. Terima kasih cikgu. Sama Haziq. Bye.